Perlembagaan gantung tugas Perdana Menteri Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra digantung daripada menjalankan tugas oleh Mahkamah Perlembagaan negara itu. Ia bagi membolehkan siasatan rasmi dijalankan terhadap tindakannya dalam isu pertikaian diplomatik dengan Kemboja. Dalam satu kenyataan, mahkamah itu dengan majoriti 7-2 memutuskan untuk menggantung tugas Paetongtarn bermula hari ini sehingga keputusan muktamad diumumkan. Sekaligus membenarkan petisyen 36 senator yang menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melanggar etika selepas perbualan telefonnya dengan bekas pemimpin berpengaruh Kemboja Hun Sen tersebar. Sepanjang siasatan, Timbalan Perdana Menteri Surya Juangrong Ruangkit akan menjalankan tugas Perdana Menteri. Tekanan agar Paetongtarn meletak jawatan semakin memuncak selepas rakaman panggilan telefon beliau dan Hun Sen bocor. Paetongtarn ketika menghubungi Hun Sen bagi membincangkan ketegangan itu memanggilnya sebagai Pak Cik dan merujuk seorang komander tentera Thailand sebagai seterunya. Tindakannya itu membangkitkan kemarahan rakyat yang kemudiannya mendesak Paetongtarn meletak jawatan. Paetongtarn dalam sidang media kemudiannya menerima keputusan yang dibuat Mahkamah Perlembagaan itu. ผลคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะดิฉันก็ขอน้อมรับนะคะคำพิจารณา Terdahulu Paetongtarn mengumumkan rombakan kabinetnya susulan pergolakan dalam Pakatan Pemerintah. Ini berikutan penarikan diri dari parti kedua terbesar dalam gabungan politik utama kerajaan dan kekosongan dalam portfolio menteri. Dalam barisan kabinet baru yang diterbitkan dalam Warta Diraja, terdapat 14 pelantikan baru manakala 6 menteri ditugaskan semula ke portfolio baru. Paetongtarn akan memegang peranan tambahan sebagai Menteri Kebudayaan. Timbalan Perdana Menteri Phumtham Wechayachai pula bertukar portfolio daripada Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Dalam Negeri. Rombakan kabinet itu dibuat selepas Parti Bum Jai Thai, rakan dalam gabungan politik utama pemerintah, menarik balik sokongan pada 18 Jun lalu dengan alasan tidak berpuas hati terhadap tindakan kerajaan yang didakwa menjejaskan kedaulatan Thailand. Kesemua 8 menteri daripada parti itu meletak jawatan berkuat kuasa 19 Jun. Serangan berterusan Israel mengorbankan sekurang-kurangnya 57 nyawa lagi. Ini termasuk 24 orang yang terbunuh dalam serangan udara Zionis di sebuah kafe tepi laut di pinggir Gaza City. Berpuluh-puluh orang lagi cedera, termasuk kanak-kanak, wanita dan wartawan dalam serangan di kafe Al-Baqa itu. Menurut jurucakap pertahanan awam Mahmud Basal, 27 penduduk lagi terbunuh dalam serangan atau tembakan Israel di seluruh Gaza. Ia termasuk 11 orang yang terkorban dalam serangan di pusat agihan bantuan di tengah dan selatan wilayah terkepung itu. Serangan terbaru Israel tersebut dilancarkan ketika gesaan antarabangsa terus meningkat agar gencatan senjata dikuatkuasakan di Gaza. Iran menetapkan syarat agar Amerika Syarikat menghentikan semua ancaman ketenteraan sebelum rundingan nuklear disambung semula. Menteri Luar Abbas Araghchi menegaskan Tehran tidak mahu diplomasi dimanipulasi sebagai alasan untuk tindakan ketenteraan. Dalam tembubual bersama CBS Evening News, beliau juga tidak menjangkakan rundingan akan disambung semula seawal minggu ini seperti yang dinyatakan Presiden Donald Trump. Negara itu memerlukan lebih masa untuk membuat pertimbangan. Araghchi turut menegaskan teknologi penguraian uranium Iran tidak boleh dimusnahkan melalui serangan bom. Malah ia mampu dipulihkan dengan cepat. Katanya program nuklear aman Iran kini menjadi lambang maruah negara. Rakyatnya tidak akan berundur meskipun berdepan tekanan atau sebarang pencerobohan.
Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memansuhkan sebahagian besar sekatan yang dikenakan terhadap Syria. Menurut kenyataan White House, perintah itu memansuhkan 5 arahan terdahulu yang dikenakan ke atas negara berkenaan. Bagaimanapun, sekatan terhadap bekas Presiden Syria Bashar al-Assad masih dikekalkan. Jabatan Negara Amerika Syarikat turut memberikan pengecualian selama 180 hari bagi sekatan di bawah Akta Caesar. Perintah baru berkenaan juga melonggarkan kawalan ekspor terhadap barangan tertentu dan membenarkan bantuan asing terpilih disalurkan ke Syria. Amerika Syarikat meletakkan Syria dalam senarai penaja negara pengganas sejak Disember 1979 dengan beberapa sekatan tambahan diperkenalkan pada Mei 2004 dan Mei 2011 yang menyasarkan sektor utama ekonomi Syria. Trump sebelum ini mengumumkan hasrat memansuhkan sekatan tersebut ketika berucap dalam forum pelaburan di Riyadh, Arab Saudi 13 Mei lalu. Susulan itu, Presiden Syria Ahmad Al-Shara menegaskan komitmen negara untuk menyediakan kemudahan dan menarik pelaburan dalam usaha mempercepatkan pemindahan semula, khususnya di kawasan yang terjejas teruk akibat perang saudara dan bencana alam. Angka korban akibat letupan kuat di sebuah kilang kimia di India meningkat kepada 35 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari kedua. Letupan di Sangareddy, selatan India itu mengakibatkan sebahagian daripada bangunan kilang berkenaan runtuh. Ketua Menteri Telangana Revan Reddy melawat lokasi kejadian hari ini. Menurut pejabat Reddy, satu jawatan kuasa sedang menyiasat punca letupan berlaku. Letupan berlaku di reaktor fasiliti Sigachi Chemical Industry di Pasham Laram, daerah Sangareddy, kira-kira 45 km dari Hyderabad. Kilang berkenaan merupakan pembekal bagi industri farmaseutical, makanan, kosmetik dan kimia. Selepas 14 tahun dilanda perang saudara dan gempa bumi kuat, timbunan runtuhan masih menyesakkan jalan-jalan utama di Aleppo, Syria, sekaligus menghalang usaha pembinaan semula dan mengancam kesihatan awam. Pengarah Pertahanan Awam Syria di Aleppo, Muhammad Al-Rajab berkata, pihaknya menyasarkan untuk membersihkan kira-kira 105,000 meter padu sisa runtuhan. Ia mewakili 40% daripada keseluruhan runtuhan yang masih terdapat di jalan-jalan utama. Proses pembersihan itu dijangka mengambil masa setahun secara berterusan. أضرار بيئية، انتشار التلوث، القوارض، منع من أنه يقدروا يرجعوا لبيوتهم أو يرجعوا لحياتهم الطبيعية، وجود ذخائر غير منفجرة نتيجة القصف والطيران منتشرة بين هذا الركام، قد تنفجر بأي لحظة بالأطفال، بالنساء، بالأحياء السكنية. كذلك موضوع الحالة النفسية وعدم شعور المجتمع بالأمل مع وجود هذا الركام. Menurut laporan Perkhidmatan Tindakan Periuk Api Pertubuhan Bangsa Bersatu yang diterbitkan Jun lalu, lebih 2,000 bahan letupan yang masih aktif dimusnahkan dalam 1,500 operasi pembersihan yang dilakukan di bawah laut Syria termasuk Aleppo. 72,866 penduduk dipindahkan di beberapa kawasan di wilayah Sichuan, barat daya China ikuran hujan lebat yang melanda selama 24 jam. Angka itu direkodkan pejabat Markas Pencegahan dan Kawalan Bencana Geologi Sichuan sehingga pagi semalam. Di Bandar Bashong, kebanyakan kedai dinaiki air di zon pembangunan ekonomi tempatan yang turut menyaksikan plet pelindung keluli di beberapa bangunan kediaman diterbangkan ribut. Hujan lebat turut menyebabkan beberapa kawasan pertanian di Bandar Bashong dilanda banjir. Di Bandar Nejang, Zhejiang, 1,132 penduduk dipindahkan ke tempat selamat termasuk hotel selepas hujan lebat menyebabkan tanah runtuh dan mengganggu aliran trafik. Di Bandar Suining pula, seramai 393 penduduk dipindahkan. Pasukan bomber turut membantu mengalihkan kenderaan yang terperangkap di jalan raya yang dinaiki air.
Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Kelab Arab Saudi Al Hilal mencipta kejutan besar apabila menewaskan Manchester City 4-3 dalam aksi penuh dramatik di Orlando sekaligus menyingkirkan pasukan gergasi England itu daripada Piala Dunia Kelab. Perlawanan penuh kejohanan tenis Wimbledon, juara bertahan Carlos Alcaraz terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pemain veteran Itali Fabio Fognini dalam aksi pusingan pertama kejohanan. Bintang Spanyol yang sedang memburu gelaran Wimbledon ketiga berturut-turut itu menang dengan keputusan 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1. Dalam aksi tersebut, Alcaraz bangkit memecah dominasi Fognini menerusi kombinasi drop shot dan lob untuk menamatkan set pertama 7-5. Set kedua menyaksikan Fognini berjaya menyamakan kedudukan sebelum Alcaraz kembali mendapatkan kemenangan pada set ketiga. Bagaimanapun, aksi konsisten pemain dari Spanyol itu terganggu apabila Fognini menguasai set keempat, memaksa permainan diheret ke set penentuan. Di set kelima, Alcaraz mempamerkan kelas tersendiri bagi menamatkan perlawanan penuh bergaya dengan keputusan 6-1. Selepas ini, Alcaraz dijadual menentang Oliver Tabet dari Britain dalam aksi pusingan kedua esok. Dunia 10 berakhir di sini. Sebelum pisah, saksikan visual perlombaan dinosaur sempena kejohanan Dunia T-Rex di Washington. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum, selamat malam.